Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hi everything. Oops. Okey, tahu tak teman-teman? Okey, penemuan bakteria dan mikroorganisma kali pertama adalah pada tahun 1674 Masihi. Saintis Belanda Anton van Leeuwenhoek telah melakukan kajian dan membawa kepada penemuan kewujudan mikroorganisma. Kajian beliau membuka tabir kepada banyak kajian tentang sebuah alam yang didiami oleh makhluk gaib yang bernama mikroorganisma. Jadi penemuan ini telah menjawab banyak persoalan yang bermain dalam kepala masyarakat pada ketika itulah, khususnya tentang penyakit yang menular, tentang wabak. Dan penemuan ini telah memberi satu fahaman kepada manusia tentang cara-cara mikroorganisma membiak dan merebak. Sebelum penemuan ya teman-teman, ramai manusia yang menganggap penyakit yang berjangkit ataupun wabak ni sebenarnya disebabkan oleh rasukan hantu, pelesik, rasukan syaitan. Jadi bagi mereka pada zaman tu cara penyembuhan hanyalah melalui dukun-dukun, bomoh-bomoh yang tujuannya untuk menghalau rasukan yang menyebabkan penyakit. Dan kepercayaan ini berlarutan sehinggalah kepada perkembangan penemuan ilmu-ilmu berkaitan dengan mikrobiologi. Dan kajian para saintis telah menemui cara-cara mikroorganisma ini membiak dan merebak. Mereka berjaya mengenal pasti penyakit tertentu yang dibawa oleh bakteria-bakteria yang tertentu. Malahan saintis juga berpendapat bahawa penduduk di kawasan wabak yang tidak ada gejala penyakit berjangkit, badan mereka kemungkinan besar telah dijangkiti sebenarnya oleh kuman wabak. Bahkan mereka sebenarnya sangat bahaya, sebab mereka ini akan sebarkan kemudian kuman tersebut ke tempat-tempat lain setelah mereka keluar daripada kawasan wabak. Pada abad ke-15, penyakit berjangkit yang berupa wabak ni sebenarnya telah membunuh lebih 1/4 daripada penduduk Eropah. Beberapa peristiwa yang dirakamkan sejarah, contohnya yang pertama virus Black Death. Virus Black Death di seluruh Eropah, yang mana bencana yang terburuk ini yang pernah menimpa manusia di sekitar tahun 1347 hingga 1350 Masihi. Yang mana wabak ini telah mengakibatkan kira-kira 75 juta orang meninggal dunia. Dan wabak ini menyebabkan populasi penduduk di Eropah merudum sebanyak 30 hingga 60%. Dan mereka pula mengambil masa sehingga 150 tahun pula untuk kembali kepada jumlah penduduk asal yang sebelum. Jadi setelah wabak ni berlaku, habis ni peristiwa tu, habis kawasan tanah-tanah lapang dipenuhi dengan mayat-mayat. Malahan rumah dan juga bandar-bandar menjadi sunyi dan sepi. Dahsyat kan? Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa selsema Spanyol ataupun dikenali sebagai Spanish flu. Yang ini berlaku di seluruh dunia. Seluruh dunia terlibat pada tahun 1918 hingga 1919. Yang mana wabak ini mengakibatkan kematian dianggarkan seramai 20 hingga 50 juta orang. Teman-teman, Spanyol ni bukanlah negara pertama yang dilanda wabak ni, tetapi dinamakan selsema Spanyol ataupun Spanish flu ni sebab media player yang buat laporan yang meluas pada ketika itu yang sengaja lah dia buat serangan terhadap Spanyol. Sebenarnya wabak ni bermula di Amerika Syarikat dan seterusnya merebak ke seluruh dunia. Yang ketiga, peristiwa yang dirakamkan sejarah, virus English Sweat di England, yang mana wabak ini berlaku pada tahun 1485 ketika wabak ni melanda England dan juga di utara Eropah. Jadi wabak ni mengakibatkan kematian kira-kira hampir 3 juta orang. Dan wabak ni dikatakan antara wabak yang sangat bahaya sebab boleh membunuh manusia hanya dalam tempoh yang singkat, dalam masa beberapa jam sahaja. Ini beberapa contohlah peristiwa-peristiwa wabak yang berlaku di seluruh dunia. Jadi apa formula Islam dalam mengatasi wabak ataupun pandemik?
Teman-teman, Islam sebenarnya mempunyai formula yang tersendiri dalam usaha menangani wabak penyakit dari tersebar dengan lebih meluas lagi. Jadi dalam satu mafhum hadis, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, jika kamu mendengar sesuatu wabak menular di sesuatu tempat, jangan kamu memasuki kawasan itu. Namun jika wabak tersebut merebak di tempat kamu, janganlah kamu meninggalkan kawasan itu. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan inilah sistem kuarantin, ataupun hari ini kita kenali dengan PKP, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah asas kepada pencegahan penyakit berjangkit dalam bidang perubatan. Dan hal ini telah terbukti, yang mana setelah berlakunya penemuan berkaitan dengan mikroorganisma, dan manusia pula mula mengkaji bagaimana organisma yang kecil ini boleh merebak, malahan merebak dengan cukup panas. Jadi Masya Allah teman-teman, garis panduan yang dianjurkan Islam ini bermula 1400 tahun dahulu, dan tidak pernah dipikirkan oleh sesiapa pun sebelum ini. Malahan sebagai pengukuhan terhadap pelaksanaan perintah kuarantin, dan supaya dilaksanakan dengan lebih berkesan lagi, baginda Rasulullah SAW telah menggariskan satu sempadan untuk kawasan wabak, dan menegaskan bahawa jika penduduk kawasan itu bersabar dan tinggal di dalamnya, mereka akan dianugerahkan mati syahid, dan sesiapa yang lari mengingkarinya akan dijanjikan dengan kecelakaan dan kehancuran. Ini dinyatakan dalam sabda baginda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesiapa yang lari dari kawasan wabak, dosa mereka umpama lari dari medan jihad di jalan Allah SWT. Dan sesiapa yang bersabar dan menetap di dalamnya, maka dia akan dianugerahkan mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman, siapakah yang mengajar Rasulullah SAW tentang kaedah mencegah pandemik ini? Adakah ilmu ini telah diketahui 1400 tahun yang lalu? Tentunya tidak lain dan tidak bukan teman-teman, ianya datang daripada yang maha mengetahui, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, apalagi teman-teman, patuhi PKP, kuarantin diri, stay home, duduk di rumah. Moga-moga kita semua selamat daripada sebarang wabak. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.